Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sekali lagi dalam pertemuan kita syoknya Al-Quran. Alhamdulillah, kita telah pun membincangkan sehinggalah hari ini, alhamdulillah, kali ini iaitu video yang ketiga, pertemuan kita yang ketiga. Sebelum tu bantu saya kawan-kawan semua, sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat semua, bantu saya dengan subscribe. Saya kalau boleh nak sampai 100 subscribers mudah-mudahan, sebab nak tukar link tu biar cantik sikit nama dia kan. Ni pakai nombor-nombor tu. Kalau boleh saya harapkan bantuan tuan-tuan semualah untuk supaya banyakkan lagi, supaya saya boleh tukar nama link tu kepada Al-Biqai Training Center lah. Mudahkan lagi orang nak cari dan mudah-mudahan ramai lagi mendapat manfaat daripada video ini. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, hari ini kita nak bincang pada yang seperti mana kita dah janjikan, masih dalam surah Al-Fatihah. Kita nak lihat pada perkataan as-sirat al-mustaqim. Al-mustaqim. Sirat as-sirat dengan apa tu? Al-mustaqim. Kalau kita lihat dalam, boleh tuan-tuan tengok dekat skrin. Okey. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kita nak lihat perkataan as-sirat dengan al-mustaqim. Video sebelum ni kita dah lihat perkataan ihdina yang bermaksud guide us. To direct translation, guide us. Apa tu? Tunjukkan kami. Kita dah bincangkan bagaimana ihdina ni apa maksud dia. Hari ni kita nak lihat perkataan as-siratal mustaqim. Tunjukkan kami, ihdina tu, as-sirat to the path, al-mustaqim, the straight. Maksud tunjuk kami jalan yang lurus. Okey, kita nak lihat seperti mana kita katakan sebelum ni, kita rujuk kepada tafsir al-misbah. Tafsir al-misbah ini tafsir antara favorite saya lah. Di mana dia mengatakan, penulis tafsir kata as-sirat ni dia terambil daripada perkataan daripada kata huruf sin, ra dengan ta, bermakna sarata. Sarata. Jadi huruf sin ni dia berganding dengan apa? Huruf ra. Maka huruf rin ni dia terungkap dengan perkataan sad. Sebenarnya asalnya sirat, sin, tapi dia tukar dengan sad. Jadi sirat. Dan juga zai, zirat. Asal katanya, maksud asal dia kalau menurut penulis tafsir ni, dia kata menelan. Jadi kita lihat apa kena menelan dengan jalan lurus ni kan. Jadi menelan di sini maksudnya jalan yang lebar ni dinamakan sebagai sirat. Sebab lebar dia seolah-olah bila terlampau besar, seolah-olah dia nak telan orang yang berjalan tu. Itu asal maksudnya kalau kita lihat dengan lebih dalam lagi. Jadi penulis tafsir ni kata sirat ni dia berjumpa dalam Quran, kita boleh jumpa sebanyak sampai 45 kali. Semuanya dalam bentuk tunggal, mufrad, dan 32 kali di antaranya dirangkaikan dengan kata mustaqim. Selebihnya dirangkaikan dengan berbagai kata seperti as-sawi, sawa, al-jahim. Selanjutnya bila sirat ni dinisbahkan kepada sesuatu, maka penisbahannya adalah kepada siapa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat? Tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata sirataka, sirataka jalanmu, sirati jalanku, atau sirat al-aziz al-hamid, yakni jalan Allah yang maha mulia lagi maha terpuji. Dan kepada orang-orang mukmin yang mendapat anugerah nikmat ilahi seperti dalam ayat Fatihah ini, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang diberi nikmat ke atas mereka. Ni tuan-tuan kita kena tahu, perkataan jalan ni dalam Quran dia ada juga sabil. Ini berbeza dengan kata sabil. Sabil juga dia sering kali diterjemahkan juga dengan apa? Dengan jalan. Jadi kata sabil ni ada bentuk jamak seperti subul as-salam, yakni jalan-jalan kedamaian. Ada pula yang tunggal yang dinisbahkan kepada Allah seperti sabilillah, jalan Allah, ataupun kepada orang bertakwa seperti sabil al-muttaqin, jalan orang-orang yang bertakwa. Ada juga yang dinisbahkan juga yang pada bentuk negatif seperti kepada syaitan, iaitu sabil at-tawud. Ataupun orang-orang berdosa seperti sabil al-mujrimin, jalan-jalan orang yang berdosa. Wa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam jalan-jalan itu. Jadi penggunaan di atas menunjukkan bahawa sirat tu satu je. Sirat tu satu je. Dan selalunya kalau bila kata sirat, bermakna dia benar dan hak. Beza dengan sabil. Sabil ni dia boleh jadi jalan betul, dia boleh jadi jalan salah, dia boleh jadi jalan orang bertakwa, dia boleh jadi jalan orang-orang yang mendahaka. Jadi maksudnya
as-sirat ni adalah kalau boleh kita katakan asas kepada semua sabil yang baik. Dia kata as-sirat, mana-mana jalan yang baik, semuanya termasuk dalam as-sirat. Jadi kalau kita boleh lihat, perhatikan firman surah Al-Maidah betul ayat yang ke-16, dengan kitab itulah maksud dia Allah membimbing orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan-jalan kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan membimbing mereka menuju ke as-sirat al-mustaqim. Di situ digunakan perkataan as-sirat al-mustaqim, yakni jalan luas yang lurus. Demikian melalui jalan-jalan kedamaian Allah menghantar manusia kepada as-sirat al-mustaqim. Jadi penulis tafsir Al-Misbah ni dia kata sirat ni macam jalan tol, jalan highway lah, senang bahasa kita. Bila kita masuk kat dalam tu, anda tak dapat lagi keluar atau tersesat setelah masuk. Yang mana ada orang masuk highway sesat? Kalau orang masuk jalan-jalan yang terpinggir ke, jalan kampung ke, jalan yang memang ni yang susah nak kita tak pernah masuk ke, jalan hutan ke, sesat lah. Tapi bila masuk highway jarang-jarang orang tu sesat dengan ada signboard dan sebagainya, boleh tanya orang dan sebagainya. Jadi bila masuk dia kat highway, maksudnya seolah-olah anda dah ditelan olehnya dan tak dapat keluar kecuali setelah tiba pada akhir tujuan perjalanan. Mana bila masuk highway bukan senang-senang nak U-turn macam tu je. Jadi dia jalan yang jelas. Itu dikatakan oleh penulis tafsir ni, dia terangkan menurut kemudahan kita sebagai orang zaman moden ni, kita boleh faham. Jadi sirat ni masuk jalan luas. Semua orang dapat lalu dia tanpa perlu bersesak-sesak. Beza dengan sabil. Dia banyak namun dia kadang-kadang kecil, kadang-kadang lorong berlorong-lorong, kadang-kadang penuh dengan liku-liku dia. Tapi kata penulis tafsir dia juga, tak mengapa sebenarnya anda menyelusuri sabil ni. Asal pada akhirnya anda jumpa juga jalan tol ni, jalan highway ni. Yang ini jalan yang luas lagi lurus. Ada orang memang dia terus masuk highway. Ada orang dia lambat sikit, dia ikut jalan ni, dia elak jam. dia nak elak jam, dia nak elak tol. Dia tak cukup duit nak elak tol. Lala dia masuk ke jalan yang berliku-liku juga. Tapi akhirnya dia sampai juga. Jadi apa yang nak dia mukakan di sini, menghantarkan seorang Muslim, kata penulis tafsir, untuk berlapang dada kalau menghadapi perbezaan sabil atau pendapat atau pandangan, selama pandangan itu dapat menghantar akhirnya kepada as-sirat al-mustaqim. Jadi dengan demikian seorang Muslim dia tidak berpandangan serong dan menganggap bahawa hanya jalan dia saja, yakni sabil atau mazhabnya saja yang benar, atau jalan yang lain semua salah. Bukankah banyak sabil, kata penulis tafsir, dapat menghantar akhirnya kepada as-sirat al-mustaqim. Jadi boleh kita terjemahkan sekali lagi, kita faham bahawa sirat yang luas yang dimohon dalam surah Al-Fatihah ini adalah yang mustaqim, yakni yang lurus. Kata lurus ni pula penulis tafsir kata dia ambil dari perkataan yakumu qama. Qama yakumu. Yang ini arti asalnya adalah meletakkan kekuatan betis dan atau memegangnya secara teguh sampai yang bersangkut itu dapat berdiri tegak lurus. Kerana itu kata qama biasa diterjemahkan dengan berdiri atau tegak lurus. Itu masuk qama. Dalam surah Al-Fatihah ni kata mustaqim diartikan dengan lurus. Dengan demikian, yang diharapkan kata penulis tafsir, kita tak boleh harapkan sirat saja. Yang ni jalan yang lebar saja. Jalan yang luas saja. Tetapi dia mesti lurus. Kerana kalau jalan tu lebar, jalan tu luas, jalan tu berliku-liku, maka sungguh panjang jalan yang harus ditempuh guna mencapai tujuan. Jadi as-sirat al-mustaqim adalah jalan luas, lebar, tapi dekat menuju tujuan. Itu dia. Sebab tu perlu digandingkan. Sirat saja dah okey dah, jalan dah betul dah, tapi dia mesti jalan yang tepat. Kita mesti tahu kat mana kita nak pergi. Naik highway pun boleh pergi macam-macam tempat. Kan salah nak pergi ke Melaka, boleh lepas ke Johor dan sebagainya. Kalau kita salah jalan, akhirnya kita pergi ke tempat-tempat yang lain. Jadi dia mesti as-sirat al-mustaqim. Kita tahu sirat tu jalan luas, lebar, tapi dekat menuju tujuan. Jadi jalan luas lagi lurus itulah segala jalan yang dapat menghantar kepada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kerana itu kata penulis tafsir ni, harta kekayaan yang halal dapat menghantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika demikian, maka dia adalah bahagian daripada kandungan as-sirat al-mustaqim yang diminta di sini. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan, kekuasaan, kesihatan dan lain-lain, sehingga pada akhirnya segala tuntutan dan anjuran agama merupakan bahagian daripada kandungan ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah ini. Memang kata penulis tafsir ni, Al-Quran Karim menegaskan bahawa katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada as-sirat al-mustaqim, yakni jalan yang lurus,
iaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Al-An'am ayat 161. Dan Al-Quran juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ditegaskan bahawa as-sirat al-mustaqim adalah ibadah, dan beribadahlah kepadaku, inilah sirat al-mustaqim. Surah apa? Surah yang paling popular kita baca, setiap minggu baca, Yasin ayat 61. Dia kata inilah sirat al-mustaqim. Jadi ibadah yang dimaksud adalah ibadah dalam pengertian yang luas yang mencakupi segala kegiatan manusia sama ada pasif ataupun aktif, selama kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan redanya. Jadi kita katakan bahawa ilmu, kedudukan, harta kekayaan semuanya dapat menghantar kepada kedekatan, yakni kepada Allah SWT. Jadi dijelaskan lagi ada 3 ayat Al-Quran yang gunakan kata sirat yang dapat bantu lebih menjelaskan istilah sirat al-mustaqim, iaitu surah Maryam ayat 43. Di sini diberitahu bahawa Nabi Ibrahim AS berkata kepada ayah beliau, ayah baginda, wahai bapaku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan tunjuk kepadamu as-sirat al-mustaqim. Okey, yang kedua, surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 63, di mana Nabi Muhammad SAW diberitakan bersabda, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku, inilah as-sirat al-mustaqim. Itu dia. Surah yang ketiga, surah Al-Fatihah, surah yang kita bincang ni, jalan orang-orang yang engkau anugerahi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dia. Jadi ketiga ayat di atas dia dapat mengisyaratkan contoh yang konkret, yang kuat tentang as-sirat al-mustaqim, yakni jalan yang ditelusuri dan gaya hidup yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW, serta orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, dan orang yang akan kita ketahui siapa mereka itu pada uraian tentang tafsirnya, yang kalau kita lihat dalam Quran banyak sekali tafsir tentangnya, siapa saja yang mengikuti jalan yang lurus itu. Jadi Nabi Ibrahim AS dan Muhammad SAW adalah orang-orang yang berjaya dalam hidup ini. Jika demikian, as-sirat al-mustaqim adalah jalan-jalan orang yang sukses, jalan-jalan orang yang berjaya, jalan-jalan orang yang mendapat kejayaan dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya. Jadi kalau kita dengar orang panggil kita hayal al-falah, mari menuju kejayaan, tidak ada jalan lain melainkan jalan yang diselusuri oleh para nabi dan rasul, dan jalan itu kita akan dapati di dalam Al-Quran itu sendiri. Tentu masih banyak lagi selain kedua nabi mulia ini yang kalau kita lihatkan yang melalui jalan ini, walaupun dalam tingkat kejayaan yang berbeza, tapi mereka itu disyaratkan juga oleh ayat 7 dalam surah Al-Fatihah ini. Maksudnya pada zaman mana pun para nabi pun, bahkan kita sendiri, kalau kita ikut seperti mana petunjuk Allah dan Rasulnya, insya-Allah kita akan sampai juga kepada jalan highway itu sirat al-mustaqim. Wallahu a'lam, begitu sahaja, sekian sahaja pertemuan kita. Jangan lupa subscribe channel kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Sebar-sebarkan video ini seluas-luasnya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Insya-Allah jumpa lagi dalam program kita, iaitu Syoknya Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat nikmat membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita boleh amalkan supaya kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Jangan lupa share dan like, subscribe, dan juga tekan notification. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh lihat lagi video-video lain bila di-upload nanti, insya-Allah. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.